من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang dilakukan itu dengan perkara-perkara kebajikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, saya hormati seluruh jawatan kuasa muslimat dan penggerak surau kita pada hari ini, dan seterusnya kepada semua sekali, ibu-ibu, para jemaah muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dapat meneruskan di atas kesempatan masa yang Allah izinkan untuk kita bersama-sama seketika di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bukanlah sekadar untuk diniatkan mengisi masa yang kosong ataupun masa yang lapang, tetapi kita niat juga, pengharapan kita agar menjadi panduan semasa hidup di atas dunia, dan juga untuk manfaat ketika mana kita telah tiada nanti, insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita sambung dalam perbincangan kitab dosa-dosa besar, dan kita masih lagi dalam bab dosa yang keempat, iaitu dosa tarakus solat ataupun meninggalkan solat. Dan daripada kitab rujukan ini, kita hari itu berhenti pada muka surat 21. Kita sambung muka surat 21 berkaitan dengan hadis pada muka surat 21
yang menceritakan berkaitan dengan daripada Ayyub Al-Sakhtiyani mengatakan sedemikian. Al-Jariri meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarakahu kufrun ghaira as-salah. Yang bermaksud para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandangan bahawa tidak ada amalan yang dikira sebagai kufur apabila ditinggalkan selain solat. Dan seterusnya Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dalam Al-Mustadrak, dan At-Tirmizi meriwayatkan tanpa menyebut nama Abu Hurairah. Ini sekadar ilmu ataupun bermakluman saja dari sudut urut hadis, iaitu periwayat hadis tersebut. Baik, yang berikutnya Ibnu Hazm berkata, tidak ada dosa yang lebih besar selepas syirik selain dosa meninggalkan solat sehingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Dan Hammam meriwayatkan, Qatadah memberitahu kami daripada Al-Hasan daripada Huraib bin Qabisah katanya, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Yang bermaksud, amalan pertama seorang hamba yang akan dihisap pada hari kiamat nanti ialah solatnya. Jika baik maka dia berjaya, dan jika rosak maka dia rugi dan celaka. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada beberapa hadis ni kita sebagai peringatan bersama cerita lagi dalam berkisar bab dosa meninggalkan solat. Dan dalam meninggalkan solat, kita maklum juga, sebelum ni kita ada pernah sentuh sedikit beberapa perkara yang dikira dosa besar termasuk dalam bab meninggalkan solat selain dia memang betul-betul tak solat. Pertama, yang memang jelas tinggal, yang memang tak solat, confirm dah berdosa besar. Adapun yang kedua kita pernah sebut sebelum daripada rujukan dosa besar, uraian yang lain para jemaah sekalian. Yang kedua iaitu termasuk juga salah satu dosa, dan dia kategori orang yang tinggalkan solat, iaitu dia melakukan solat tetapi dia lakukan sehingga kepada akhir waktu, masuk pada waktu yang lain. Itu di antara hadis yang sebut tadi daripada Ibnu Hazm, tidak ada dosa lebih besar selepas syirik melainkan meninggalkan solat hingga habis waktunya. Makna dia bukan kata tak solat, dia solat juga. Tapi solat, contoh solat zuhur dia buat tu di dalam waktu asar, sedangkan kita boleh buat selagi mana ada waktu di dalam waktu zuhur tersebut, melainkan dengan keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan yang darurat yang mana diizinkan di dalam agama, dan ada perbincangan daripada sudut hukum hakam fiqh semasa para jemaah sekalian. Baik itu yang kedua dikatakan berdosa juga para jemaah sekalian. Dan keadaan yang ketiga yang boleh menjadikan seseorang itu juga dia melakukan solat, tetapi di dalam solatnya itu iaitu solat yang dalam keadaan tergesa-gesa para jemaah sekalian. Tergesa-gesa, makna tergesa-gesa dekat sini iaitu sehinggakan dia melanggar ataupun meninggalkan perkara yang asas yang disebut sebagai rukun-rukun dalam solat. Rukun solat semua habis dah tak langgar para jemaah sekalian. Paling mudah dia tidak sempurna daripada sujud, rukuk dan sujudnya. Dua pergerakan. Sebab apa? Dan dalam hadis pun Nabi SAW ada sebutkan yang pernah kita bincang sebelum daripada ni, iaitu orang yang tidak sempurna rukuk dan sujud. Kenapa ditekankan pada rukuk dan sujud? Sebab pergerakan dari sudut anggota kesempurnaan untuk rukuk dan sujud ini yang perlu diberikan perhatian. Sebab kadang tak terperasan benda ni kan, bila rukuk tu betul rukuk dah, tapi rukuk tak ikut betul-betul gaya rukuk yang sebenar.
bahagian di atas belakang badannya pun tak rata ketika waktu rukuk. Belum cerita bab kedudukan tangan lagi. Kan, kedudukan tangan. Kedudukan tangan ada yang rukuk bukan dekat atas kepala lutut, dekat bawah lagi. Bawah, so jadi bongkok untuk rukuk tu dia terlampau ke bawah sangat. Ada juga yang rukuk ni tangan dia atas sikit daripada lutut, tak sampai betul-betul dekat kepala lutut para jemaah sekalian. Atas, bila atas dia jadi tak stabil juga para jemaah sekalian. Itu baru bab rukuk. Kalau pergi pada sujud pula, kita tengok macam-macam gaya yang kita jumpa sujud. Ada yang sujud dia macam nak pergi ke arah baring, tapi tak baring lagi dah. Kan, baring tu nampak sangat. Dia rukuk tu, dia ni batu letak betul-betul gini, batu badan dia pun melengkung ke bawah para jemaah sekalian. Sebab apa? Dia nakkan selesa. Dia fikirkan selesa berbanding dengan rukun yang akhirnya dia ketepikan. Ada yang kalau dia buka pun terlampau buka sangat. Kacau orang sebelah jemaah sebelah dengan dia ni habis siap kena buka ruang. Jadi perkara-perkara yang semikian ni termasuklah dengan anggota-anggota sujud. Kan, kita maklum bahagian dahi, muka kita semua ini pergerakan-pergerakan ataupun rukun-rukun di dalam solat. Jadi boleh jadi juga orang-orang yang mana dia solat juga tapi akhirnya tergesa-gesa, sebab rukuk dan sujud ni anggota pergerakan yang mesti kita kena jaga dan mudah sangat kita melakukan kesilapan pada dua anggota tersebut. Dua anggota ni kena hati-hati. Kalau setakat takbiratul ihram ataupun ketika mana letak tangan berada di atas ni, itu tak jadi masalah sangat para jemaah sekalian. Tapi sebab ada rukuk dan sujud ni, tambah pula dia nak kejar dengan masa. Nak kejar masa, Allahu Akbar, tak sampai betul-betul untuk tepat cara kaedah rukuk. Tak betul-betul sujud tu bahagian yang sujud mesti kena dan pergerakan dia yang betul, dah terus bangun duduk balik semula. Jadi ini di antara dia. Ya. Okey. Kalau sakit tu dikatakan mafu anhu. Sakit mafu anhu, keadaan yang dia maafkan. Cuma sakit tu pun kita tengoklah. Jangan orang kata bab ibadat ni betul. Ada ketikanya kita rasa semangat, dan bila semangat ni kita nak dapatkan kesempurnaan, sedangkan kita tahu yang kita ni sakit. Contoh, kan ramai ada jenis orang gitu. Betul dah, dia nak dapatkan kesempurnaan dalam amal ibadat, tapi dalam masa yang sama dia tahu dia ni tak mampu, dia sakit. Akhirnya dia lakukan juga, takut memberikan mudarat satu. Yang keduanya, kita tengoklah keadaan kita. Kalau setakat kita boleh sujud, cuma ada beberapa yang mungkin tak komplit, tak sempurna tu, tak apalah, sebab itu dah memang betul sakit. Tapi kalaulah kita tengok majoriti, kalau kita sujud, majoriti kalau pergerakan tu banyak yang tak dapat sempurna, ataupun boleh dapat banyak sempurna, cuba ada sikit-sikit saja yang tak dapat komplit. Kalau gitu kita ambil jalan yang lebih mudah, solat dalam keadaan duduk, solat dalam keadaan kebenaran yang telah diizinkan dalam agama. Jangan kita tengoklah keadaan sakit dan tengok pada majoriti minoriti. Aku kalau sujud ni banyak yang boleh dapat lengkap, sikit je yang tak lengkap, ataupun banyak yang tak lengkap daripada lengkap. Kita tengok dekat situ. Okay? Dan tengok pada keadaan sakit dia. Tapi tak apa, kalau sikit-sikit tu kita usaha juga, baguslah tu. Maknanya tak ada masalah. Jangan kata buat-buat sakit. Yang salah buat sakit tu para jemaah sekalian, rukuknya pun, lepas tu sujudnya pun, padahal dia tak sakit pun para jemaah dirahmati Allah. Okey, baik, itu di antaranya yang disebutkan berkaitan dengan kaedah kita melakukan solat. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tadi kita baca hadis tu semua berkaitan menceritakan kepentingan solat. Sehingga kan hadis yang akhir tadi kita baca, iaitu itulah perkara amalan yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salat. Yang pertama sekali Allah akan tanya berkaitan dengan solat. Dan solat kita ni pula sebenarnya bukanlah dinilai, kalaulah kita tengok di antara tiga yang termasuk dalam kategori yang berdosa,
Solat ni bukan sekadar buat sahaja, asal buat daripada tak buat. Bermakna dalam solat bukanlah sekadar kita lakukan, tetapi bagaimana proses yang berjalan ketika solat. Makna kata dari sudut kualiti solat tersebut, kalaulah sekadar buat, ramai orang boleh setakat buat saja. Cukuplah kita mengaji solat sehari 5 waktu, tak perlu nak bincang lebih, asal buat solat, asal tak tinggal. Tapi sebenarnya bukanlah sekadar itu. Dalam agama, dalam Islam, bila kita duk tengok, oh aku bukan kena sekadar solat 5 waktu. Dalam solat 5 waktu itu pula aku kena tengok adakah solat ini berada di dalam waktunya, yang pertama. Yang kedua, bila berada dalam waktunya pula, masa aku lakukan solat tersebut dalam keadaan yang bagaimana. Dia sebut dari kaedah kualiti ibadat solat yang kita lakukan. Cuma mungkin kalau bab perkara yang macam ni, bagi orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam, itu tak apa, kita dedahkan bagi tahu, at least dapat buat sehari 5 waktu penuh, bagus, dah terbaik. Kan? Makna kata tak payah bagi tahu dulu. Masuk Islam nanti solat tu kena jaga. Solat tu pula kau kena solat pada dalam waktu dia. Dalam solat tu pula kau tak boleh gini. Dia nampak satu benda yang beban. Akhirnya dia rasa, oi payah dah nak kena buat gitu. Tapi kalau level kita semua ni datang kuliah tiap malam, tiap minggu ni, bukan level tu dah para jemaah sekalian. Level upgrade atas sikit lagi. Kena upgrade, bukan setakat jaga solat, tetapi kena tengok pada kualiti solat yang kita lakukan. Nak ambil peluang ni waktu bila? Setiap hari 5 waktu yang subuh tadi macam mana, lepas tu nampak, oh tak okey. Zuhur kejap lagi, buat baik betul-betul para jemaah sekalian. Kejap lagi bila zuhur solat kita tengok dalam keadaan bagaimana, rasa nak perbaiki balik dalam waktu asar. Jadi ambil peluang dengan kesempatan masa solat yang Allah izinkan dalam hidup kita ni. Baik. Yang seterusnya, pada muka surat 22, Al-Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hasan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Yang bermaksud, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan salat serta menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan semua itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, yakni terhalang daripada diperangi oleh Nabi, kecuali perkara-perkara yang termasuk di dalam hak agama Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah, yakni pada perkara-perkara yang mereka sembunyikan. Baik, ini pun nak menceritakan tentang ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah solat. Bagaimana Nabi diperintahkan untuk perangi manusia selagi mana dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Maka selagi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, selagi itulah maka keadaannya itu akan menjadi keadaan yang tidak baik pada dirinya. Dan selain daripada itu, iaitu siapa dia? Mendirikan solat. Ada yang jenis mengucap 2 kalimah syahadah, tapi solatnya tak lakukan dalam hidup. Hari ini sangat ramai para jemaah sekalian dunia akhir zaman yang tak tahulah kita nak terjemahkan, nak cerita macam mana. Saya terfikir mungkin sampai satu tahap kena buat betul-betul demonstrasi bagi orang yang tak solat, kena panggil bomba, nyalakan api dan tunjuk yang dibakar. Tapi bakar tu bukan orang betul-betul. Orang betul-betul habis bahaya para jemaah sekalian. Makna nak tunjuk ni, ambil dah apa-apa yang bila dibakar, contoh kayu ke, akhirnya jadi arah, jadilah debu-debu sebegitu saja. Sampai tahap kena fikir begitu para jemaah sekalian. Sebab ialah dunia hari ini zaman yang makin ke hadapan. Bila makin ke hadapan, ada perkara yang asas, benda yang wajib ni akhirnya nampak macam simple, benda yang kecil je.
Sampai bila tak solat rasa okey, rasa boleh hidup, rasa okey sihat, rasa boleh makan, alhamdulillah. Tapi tak mikirkan tentang apa balasan yang Allah beri bila tak jaga dengan solat tersebut. Dan bila nak dapat edapkan pembelajaran ilmu tentang solat akibat tidak menjaga solat dengan baik dalam hidup ni, so kena fikir pun mungkin kena terus ke hadapan. Makna kena tunjukkan realiti. Realiti ni bukanlah realiti macam mana dalam dekat api neraka dibakar, tapi realiti situasi. Kena tunjuk api, ada api dan dibakar sebegitu dan akhirnya jadi demikian. Makna kata sampai boleh jadi tahap begitu para jemaah sekalian. Dia tak boleh sekarang ni setakat cerita okey solat, tak solat kita dapat dosa, akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh takat gitu. Tak gitu dia boleh, tapi sekejap dia tidak memberikan betul-betul yang impact dekat diri kita para jemaah sekalian. Jadi benda tu banyak sikit lah dia punya ni sikit. Tak payah angin bomba pun tak apa. Dia punya api besar sikit. Lepas tu tunjuklah dibakar, gunakan apa bakar. Jadi buatlah dekat situ penerangan kaitan dengan solat akibat orang yang tidak solat. Sebab besar dan penting, bahkan dalam melibatkan kejayaan di dunia juga, apa sahaja urusan kita di atas dunia ini pun dia akan bergantung kepada bagaimana disiplin kita dengan solat para jemaah dirahmati Allah. Baik. Yang seterusnya diriwayatkan daripada Abu Sa'id, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Qala, "Wailak, aw lastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqillah." Faqala Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu?" Qala, "La, la'allahu an yakuna yusalli." Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Baginda menjawab, "Alangkah malangnya kamu. Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada dalam kalangan penduduk bumi?" Lalu Khalid bin Al-Walid berkata, "Wahai Rasulullah, mahukah aku penggan leher lelaki ini?" Baginda bersabda, "Jangan, boleh jadi dia seorang yang menunaikan solat." Hadis ni cerita berkaitan dengan salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Maka dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan apa dia? "Ya, bukankah aku yang malangnya, bukankah aku orang yang untuk sering memperbanyakkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Dan dalam keadaan demikian, masa itu Khalid bin Al-Walid ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Khalid Al-Walid sudah memeluk Islam. Khalid Al-Walid ni kita maklum macam mana dia punya pendirian para jemaah sekalian, sehingga dijolokkan dengan satu gelaran oleh Nabi sendiri dalam kisah peperangan Mu'tah yang Nabi memberikan gelaran sebagai Saifullah, iaitu pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah pengislaman Khalid Al-Walid ini pun sangat cantik berkaitan dengan solat. Sebab dulu Khalid Al-Walid ni lah dalam kisah peristiwa peperangan Uhud hampir membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa peperangan Khandaq pun akhirnya menyerang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni waktu ketika dalam keadaan sebelum Islam, Khalid Al-Walid di antara salah seorang yang sangat tegas nak serang betul-betul orang Islam. Makna dia punya kekuatan pendirian nak serang orang Islam ni memang sangat kuat para jemaah sekalian. Sampai satu ketika mereka ni suruh Khalid Al-Walid pergi riset kepada pihak tentera Islam ketika itu berada di Hudaibiyah para jemaah sekalian. Dan masa tu dia pergi riset waktu tu dalam keadaan nak lakukan masuk waktu solat zuhur. Dia kata, "Kau pergi sana, tengok dekat perkemahan mereka, waktu ni dia orang nak solat zuhur." Dan Khalid Al-Walid merasa inilah masa yang cantik untuk aku nak bunuh mereka. Sampai Khalid Al-Walid dekat tempat perkemahan orang-orang Islam, tengok mereka ni dalam keadaan berjemaah melakukan solat para jemaah sekalian. Dan masa pada ketika itulah hati Khalid Al-Walid ni jadi terus bertukar. Dia rasa tengok bagaimana tenangnya orang-orang Islam boleh melakukan ibadat, boleh melakukan solat walaupun dalam keadaan situasi nak berhadapan dengan peperangan. Dan aku tengok, aku melihat mereka ini sangat penuh dengan ketenangan apabila melakukan solat. Akhirnya Khalid Al-Walid jadi terus berubah hati.
berubah hati, tak jadi nak bunuh. Dia balik semula pergi ke Mekah dan dia berfikir balik semula, maka dia rasa nak pergi berjumpa dengan Nabi SAW di Madinatul Munawwarah. Ini kisah tak lama daripada itulah baru disebutkan yang mana Khalid Al-Walid ini berjaya memeluk agama Islam. Bermula starting point dia apabila melihat orang-orang Islam sedang berada di dalam saf solat berjemaah waktu zuhur. Hati dia berdiri rasa kaku tengok para jemaah sekalian. Ini hebat Khalid Al-Walid, dan hebatnya yang ada kelebihan pada solat, terutamanya solat berjemaah para jemaah sekalian. Baik, yang disebutkan dalam hadis ini iaitu maka Nabi bagi tahu kepada Khalid Al-Walid, jangan pengalih boleh jadi dia ni jenis orang yang solat. Sebab tu dalam hidup kita ni, walaupun ada ketikanya kita lakukan dosa, kita tahu kita juga banyak dosa lakukan dalam kehidupan, apapun solat jangan tinggal. Dan setengah orang duk kata, kau buat jahat ni tak guna kau solat. Kan ada setengah duk pandang gitu. Daripada kacamata tasawuf, kalau bab pengajian belajar tasawuf ni iaitu satu ilmu pembelajaran untuk kita lihat suluh diri kita. Kita nak suluh tengok diri kita, yang bagaimanakah kita pandang orang lain. Adakah kita pandang orang lain ni, orang lain banyak salah, kita je betul. Sebenarnya itu yang kita nak kena perbetulkan, itu tasawuf. Dan tasawuf ini juga nak melihat bagaimana dari sudut amal diri kita, bukan melihat kepada amal orang lain. Para jemaah sekalian, lihat adakah amal kita hari ini bagaimana, adakah peningkatan, ataupun amal kita setakat tu saja. Ini berkaitan ilmu tasawuf banyak pada diri. Dari kacamata tasawuf mungkin dipandang orang yang buat dosa ni adalah orang-orang yang perlu segera banyak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata bukan salah. Sebab tu ada etikanya. Ilmu tasawuf ni juga perlu kita belajar dalam kehidupan kita. Tapi bukan untuk kita menyalahkan orang lain. Kita tengok pada diri kita. Tetapi di dalam masa yang sama, walaupun kita ni sebagai manusia, kita ni sebagai hamba yang banyak melakukan dosa, kadang buat maksiat, kadang buat dosa dalam hidup yang kita perasan ataupun tidak, apapun basic yang asas, solat ni jangan tinggal para jemaah sekalian. Walaupun orang kata kau buat jahat tapi solat tak guna juga, baik tak payah solat. Okay? Kalau duk kata kasar ni gitu. Nampak orang mencuri, tengok dia datang solat jemaah pula kat tempat kita. Okay? Lepas tu jumpa pula dia, kau curi hari tu tak guna kau solat. Tak guna kau solat, tapi lepas tu kau curi balik. Pada masjid mana pula kau nak curi? Kan? Makna kata kita tahu dah benda kejahatan dia buat, dan masa sama dia solat. Jangan. Makna kata Nabi sendiri pun melarang kepada Khalid Al-Walid jangan. Sebab apa? Dalam Quran yang kita lihat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab itu Allah letak jaminan dalam Quran, ada ayat yang sebut sesungguhnya solat itu mencegah diri daripada perkara keji dan perkara yang mungkar. Boleh jadi walaupun dia buat dosa hari ini, dia buat maksiat itu hari ini, tetapi solatnya yang tidak tinggal, makin lama makin sedikit kekurangan dosa maksiat yang dilakukan. Disebabkan dengan apa dia? Kekuatan yang Allah berikan terhadap solat tersebut para jemaah sekalian. Bahasa mudah, janganlah kita mudah sangat duk pandang rendah pada orang yang lakukan dosa, duk pandang rendah pada orang yang buat maksiat. Boleh jadi solatnya itu lagi bagus daripada kita para jemaah sekalian. Baik, ini yang perkara yang kita nak mudah faham dalam kehidupan kita. Bukan hari ni dah orang zaman mudah melepel. Dan melepel, jumpa orang ni, ni jadi level. Jumpa orang ni, ni geng-geng ni. Jumpa ni geng-geng ni. Kalau yang baik tak apa para jemaah sekalian. Kan baik untuk sekadar nak suka-suka, seronok-seronok, okey para jemaah sekalian. Kan? Tapi kalau kepada yang level tu benda-benda yang buruk, yang tak baik tu, tu yang tak sedap para jemaah sekalian. Tak sedap. Contoh kalau Ramadan kan ada 28. Tapi ada orang duk buat label-label, ni geng-geng grup 20 rakaat. Lepas tu yang ni pula geng grup 8 rakaat. Dan sebab apa dia? Habis dia 8, memang nampak muka grup ni yang akan balik. Yang ni pula geng grup 20 contoh. Tapi tak apa, kalau geng itu nak saja gurau tak apalah para jemaah saya. Janganlah benda-benda yang buruk. Ni geng-geng orang duk ngumpat. Ni geng duk apa? Duk cerita tentang orang.
dia memang tak ada kerja lain, memang orang tahu itulah dia punya kerja para jemaah sekalian. Masa lapang sangat tak ada buat apa, buat tu lah para jemaah sekalian. Baik. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya kita lihat dalam rujukan yang lain juga bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at min zimmatullah azza wa jalla." Yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, maka ia akan terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bab tinggal solat fardu. Meninggalkan solat ini juga kita terus maksudkan kepada apa dia, iaitu solat fardu. Baik, kita tengok pada hadis yang pada muka surat 23. Yang lain semua ni banyak berkaitan dengan kelebihan, kepentingan solat. Itu nanti kita bolehlah baca-baca, nak tengok sendiri, kita faham mudah insya-Allah. Baik, hadis pada muka surat 23 di bahagian bawah. "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allah 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, melainkan Allah mengharamkan api neraka baginya. Justru orang yang melewatkan solat fardu sehingga keluar daripada waktunya ialah pelaku dosa besar. Dan orang yang meninggalkannya terus, maksudku iaitu satu solat fardu, samalah seperti orang yang berzina dan mencuri, kerana meninggalkan setiap solat fardu ataupun tidak menunaikannya merupakan dosa besar. Dan jika dia melakukannya berulang kali, dia termasuk dalam kalangan golongan yang melakukan dosa besar, melainkan apabila dia bertaubat. Sekiranya dia sentiasa meninggalkan solat pula, dia termasuklah dalam kalangan orang-orang yang paling rugi, paling celaka dan paling berdosa. Tapi jangan kita duk cakap kat orang, para jemaah sekalian, paling rugi, paling celaka, paling dosa. Para jemaah rahmati Allah, jangan para jemaah sekalian. Ini untuk ilmu kita. Kalau kita duk sebut gaya nampak kita menghukum. Kan sebab tu para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Ya. Dia kalau nyanyuk ni bahasa mudahnya tidak. Dia dalam keadaan contoh, bukan kita nak samakan nyanyuk tu dengan gila, kan? Maknanya contoh kalau kita jumpa orang gila dekat orang batal tu, maknanya kalau nyanyuk ni bukan dengan gila lah. Kalau nyanyuk ni masih waras lagi, dia masih waras, cuma ada kadang-kadang tu dia lupa, dia tak ingat. Tak apa, buatlah mana yang dia boleh ingat, dan dia nak hadapi pada waktu-waktu yang seterusnya. Sebab kalau jenis orang gini, kita pun tak boleh nak buat apa para jemaah sekalian. Sebab keadaan dia tu pun bukan dia yang minta dan bukan sengaja dibuat-buatkan para jemaah sekalian. Menyangkut masalah nyanyuk ni di antara keadaan yang orang kata kalaulah dia memang tak boleh, memang tak ingat apa langsung, kita pun cubalah orang yang hampir dengan dia tu dan cuba educate ataupun ajarkan pada dia, bagi peringatan pada dia. Tapi ada ketikanya terlepas pandang tu tak apa para jemaah sekalian. Cuma sampai satu keadaan ada setengah tu dia normal balik, kan? Dia nyanyuk waktu-waktu tertentu, kena tiba pula kebetulan tu kaitan dengan solat dan sebagainya. Tiba ada keadaan tu dia normal rasa nak buat solat lah, biarlah dia buat para jemaah sekalian. Itu makna satu kebaikan peluang kepada dia. Tapi kalau tak boleh, jangan kita duk tekan juga, kan? Walaupun dia keadaan gitu, tak boleh kena solat, tahu tak berdosa. Nyanyuk ni lain keadaan dia para jemaah sekalian. Beza dengan sakit yang teruk pada fizikal, dengan nyanyuk beza dia punya kaedah dia para jemaah sekalian. Fizikal kalau sakit teruk, aksiden patah kaki, patah tangan, apa lagi yang patah, apa yang ada dah patah para jemaah sekalian. Patah kaki, tangan, semua patah ni, teruklah nak kata kategori ni. Tetapi dia masih lagi dalam keadaan boleh untuk menunaikan solat mengikut dengan rusah yang ada dalam agama. Kaedah berdiri tak boleh duduk, sebab berdiri kaki patah dah. Nak duduk pula gak pun tak boleh juga, nak sapak kaki ni, nak duduk dan sebagainya.
nak angkat takbiratul ihram pun tak boleh juga, tangan pula pada mata para jemaah sekalian. Maka apa lagi yang boleh dengan kaedah nak mendirikan solat? Kalau boleh baring, baringlah para jemaah sekalian. Baring pun kata tak boleh juga, nak bergerak-gerak tu para jemaah sekalian. Last sekali isyarat apa dia? Dengan mata. Dan rupa-rupanya habis mata, kata mata dia lah tak boleh nak gerak juga. Maka ni contoh. Ya, tak tahulah penyakit apa, penyakitnya macam-macam. Tiba mata salah di mana kata gitu. Kita suruh turun bawah. Kadang-kadang orang jaga gerak nak je tolak mata di bawah. Orang duk jagalah para jemaah sekalian. Dan kata gerak bawah, kita ajar dia cara solat, isyarat mata gerakkan ke bawah. Tapi dia tak boleh nak gerak-gerak juga. Janganlah duk paksa gitu. Dan mata dia pun dah usaha yang terbaik. Last sekali akhir apa dia? Iaitu hati para jemaah sekalian. Akhir sekali hati ni dah tak ada dah penyakit lain kecuali mati para jemaah sekalian. Hati ni paling ending, paling last, akhir sekali para jemaah dirahmati Allah. Hati apa dia? Hati dia rasa nak solat juga. Masa waktu dia lakukan solat tersebut dengan gerak dari sudut hati dia. Allah, kata mata tak boleh gerak gitu je. Tangan kaki agak dia, Allah Akbar. Baca kata Allah Akbar. Jangan kita dah baca. Dah ke belum? Lama sangat. Dia tahu dah habis tu, kita pun tengok dah pandai para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau orang kata habis sekali kaedah cara dengan solat melalui dengan menggunakan hati ni apa dia, tak ada dah para jemaah sekalian. Sebab kita manusia akhirnya pada hati ni, maka lepas daripada tu selamat. Go inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu habis dia punya kesudahan dia para jemaah dirahmati Allah. Itu fizikal yang teruk, kemalangan, makna kata ada keadaan yang boleh. Beza dengan nyanyuk. Walaupun orang kata nyanyuk ni dia tak ada cedera apa pun, tapi dia pada masalah ingatan. Kan, masalah ingatan, masalah pemikiran di otak dia, kadang dia punya kesan tu lebih kurang sama macam besar dengan tahap orang yang lebih mudarat. Walaupun sihat tubuh badan, walaupun dia tak patah kaki, patah tangan, mata tak boleh gerak, semua okey. Tapi masalah ingatannya para jemaah sekalian. Sebab tu kita boleh solat dalam keadaan baik untuk jaga kualiti solat. Sebab apa? Waras pemikiran akal kita ni boleh manfaat dengan sebaiknya. Bayangkan kalau kita solat tiba-tiba otak kita ni tak waras, apa yang kita nak buat para jemaah sekalian? Solat macam mana pun kita tak tahu para jemaah dirahmati Allah. Jadi itu untuk kategori nyanyuk. Dan juga jenis kalau macam orang gila, dia hidup suka happy enjoy. Kadang nampak Allah bagi peluang kat mereka ni enjoy dengan dunia dia, tak fikir masalah orang. Yang penting aku seronok dengan apa yang aku buat. Orang nak kata apa lah tak, yang penting aku buat apa aku rasa seronok, apa yang menggembirakan hati aku. Tu jangan. Tapi kena jadi gitulah. Nak jadi rasa gitu para jemaah sekalian. Tapi jangan buat-buat ya para jemaah dirahmati Allah. Kita ni ada baik sempurna, manfaatkanlah. Kan? Tapi ada orang suka kata seronok sat nampak jadi gila, hutang apa tak payah mikir. Kalau kita macam tu lah yang tadi tu, tapi tak sihat, tapi kita tak buat solat tu, bila kita sihat kita boleh qada tak solat? Ya boleh. Boleh qada waktu kita dah sihat. Dan qada ingatlah pada setakat mana yang boleh kita ingat. Kan? Ibaratnya contoh kita ingat dah sihat balik tu, kita duk ingat fikir, habis fikir rupa-rupanya adalah dalam tempoh masa 2 tahun. Dalam 2 tahun tu dia rasa, dan ambil kalau boleh maksimum, jangan yang minimum. Contoh macam puasa juga, nak ganti puasa para jemaah sekalian. Nak ganti puasa, kita confuse. Kita yang 5 hari ke 6 hari, 5 ke 6, jangan ambil 5, ambil yang 6. Solat tu dalam tempoh masa 2 tahun. 2 tahun tepat ke ataupun 2 tahun lebih sikit, 2 tahun sebulan ke, ambil lebih yang 2 tahun sebulan. Jangan duk ambil minimum. Jadi insya-Allah boleh dia qada, tak ada masalah. Kan, kalau dah tempoh dah sampai pada tahap sihat, dia dah boleh normal, dia nak buat qada para jemaah dirahmati Allah. Okey, baik, itu berkaitan dengan solat di dalam kehidupan. Termasuklah sebagai contoh, nak kata besarnya fadilat solat bagi orang-orang, contohlah orang yang menjaga betul-betul berkaitan dengan solat. Kalau dia jenis berniaga makanan, dia akan pastikan dirinya ni tidak tertinggal untuk melakukan solat.
Jangan sampai tak solat. Sebab apa? Bila dia tidak solat, dia nak meniaga makanan itu nak dijual kepada orang. Orang nak beli makanan yang dia masak, adakah dia ni dalam keadaan solat ataupun tidak? Sampai tahap begitu. Sebab tu ada setengah kalau orang yang betul-betul dia jaga, dia nak pergi kalau bulan puasa Ramadan, bazar Ramadan ni, dia sangat berhati-hati para jemaah sekalian. Dia tengok siapa yang jual. Yang jual ni memang jenis betul orang masjid surau, yang memang betul orang solat, maka dia akan beli. Kalau kadang-kadang tu ni nak cerita kalau jenis ada setengah orang yang syadid, dia jenis straight, betul-betul nak jaga. Sebab apa? Dia akan berikan kesan kepada yang dimakan dalam kehidupan. Sebab yang dimakan dalam hidup ni berunsur daripada apa dia? Mana yang dibeli para jemaah dirahmati Allah. Jenis orang bagaimana yang dibeli makanan tersebut. Tapi kalau bab solat ni, kalau contoh nak beli makan di bazar Ramadan ataupun pasar malam, payah kita nak jaga para jemaah sekalian. Habis-habis kuat pun aurat tu je para jemaah sekalian. Habis-habis kuat kita boleh cuba jaga aurat. Orang jual ni dia tutup aurat, jaga aurat. Itu je takat habis yang boleh kita usahakan. Selebih daripada tu bab solat macam mana kita nak tahu? Takkan nak tanya dekat dia. Kan? Tanya nak beli martabak. Kak, martabak satu berapa? RM2.5 kan, RM5. Nak satu, tapi sebelum nak tanya, kak solat tak ada? Dia baling martabak dulu. Para jemaah sekalian dapat free tak payah bayar. Sebab benda tu payah. Cuma kadang ada setengah orang tu sebab setengah tu dia beli pada yang memang dia tahu, yang kenal. Tapi bukan untuk kita nak menghukum sebenarnya. Tapi kaedah dia penjagaan. Ada jenis kalau orang yang straight syadid, kita ni tak sampai level tu. Saya pun kadang asal jumpa beli je para jemaah sekalian. Nak sampai level tu, Allahu Akbar. Hebat kalau orang boleh sampai, boleh jaga tahap demikian para jemaah sekalian. Okey, baik. Habis dosa kita, bab dosa yang keempat. Kita masuk sikit kaitan dengan tajuk yang berikutnya, iaitu dosa yang kelima. Dosa yang kelima ni jugalah di antara yang disebutkan termasuk dalam bab rukun Islam. Perintah-perintah yang besar, wa aqimus solat wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Dan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia dalam ayat Quran ada di antara cerita tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia punya seluruhan itu dalam keadaan bersama. Makna bersama ni, buat yang ini, tak buat yang ini, tak ada makna para jemaah sekalian. Dia dalam masa yang sama kita buat yang ni, mesti juga kena buat perkara yang ni. Contoh, dalam Quran banyak kita akan jumpa apa dia? Ayat-ayat bab solat dan zakat ini disekalikan. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Banyak juga hadis-hadis yang kita sebut bab solat tadi. Tadi bab solat, tetapi ada berdekatan tu dengan atuz zakah, dengan perintah menunaikan zakat. Bermaksud dekat sini, walaupun kalimat waw berarti dan. Kalau kaedah bahasa Arab, kita ada belajar waw ni pula ada dua bentuk. Satu yang disebut wawul ataf, dan yang kedua namanya wawul ma'iyah. Wawul ataf ni yang memberi maksud dan, tetapi dia ada perbezaan para jemaah dirahmati Allah. Yang kedua yang disebut waw al-ma'iyah, yang bermaksud dan juga tetapi dimaksudkan bersama. Contoh yang dimaksudkan bersama begini, wa aqimus solat wa atuz zakah. Makna kata dalam mendirikan solat wajib juga tunaikan zakat. Apa dia lagi kita jumpa dalam Quran? Wal amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar. Kan ayat-ayat tu yang biasa kita jumpa, dia mesti sekali dia duduk rapat sebelah-sebelah. Dia tak jumpa amiruna bil ma'ruf awal, lepas tu hujung akhir ayat tanha 'anil munkar, di penghujung ayat dia terpisah para jemaah sekalian. Tapi bila makna bersama berdekatan, solat pun wajib, zakat pun wajib. Ajak orang buat baik itu wajib, cegah lakukan kemungkaran pun wajib, kena juga para jemaah sekalian. Baik, dan kita masuk kepada tidak menunaikan zakat. Inilah dosa yang kelima para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, tak apa, nanti kita sambung. Tak apalah. Dia ada cerita akibat tinggalkan solat ni. Dalam satu hadis tu dia panjang. Akibat tinggalkan solat, waktu di atas dunia, waktu ketika nak mati, waktu di dalam kubur, dan ketika waktu dibangkitkan. Cuma yang tu dia tak ada dekat dalam rujukan yang ni, ada dalam rujukan yang lain. Kita
termasuk yang itu, tidak menunaikan zakat. Bab tidak menunaikan zakat di antara dosa yang kelima. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Fussilat ayat 6 dan juga ayat 7 yang berbunyi, wailul lil musyrikin wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang bermaksud, dan ingatlah kecelakaan yang besar bagi golongan musyrikin, iaitu mereka yang tidak menunaikan zakat, yakni untuk membersihkan jiwa dan juga harta bendanya, dan kufur ingkar pula akan adanya hari akhirat. Baik, secara asasnya bila sebut bab berkaitan dengan tidak menunaikan zakat ataupun menahan diri daripada keluarkan zakat, kita nak mudah faham zakat dengan tujuan apa dia? Bersihkan jiwa dan juga nak bersihkan harta yang kita ada. Bersih jiwa dan bersih harta kita, itulah yang disebut sebagai zakat. Para ulama sekalian, kenapa kaitan jiwa kita pula buat zakat? Kata zakat ni duit, tapi apa kena mengena dengan jiwa? Ya, jiwa, hati kita, nafsu kita ni yang sentiasa cenderung dengan kelebihan dunia, terutamanya dalam bab harta. Para jemaah sekalian, sebab tu siapa yang tak suka bila ada harta? Maka tak ada orang ada yang sedih dapat harta, dapat duit. Orang dapat duit, Allah saya sedih dapat duit. Kan kena pula suami bagi bulan ni pula 1,000, bulan lepas 500, dapat 1,000. Bang, apa 1,000 ni bang? Saya tak nak 1,000 ni. Yang lepas nak, oi jarang kalau nak jumpa gitu. Para jemaah sekalian, baki 500 tu boleh serahkan, kita tahu dah bodoh macam mana. Mana dapat 1,000, Allah sedih. Orang kerja dapat naik pangkat, naik gaji tak ada duk jumpa bos. Kata bos, tak payahlah naik gaji saya banyak sangat ni, macam biasa tu pun okey dah lah. Kalau gitu ada juga, itu mungkin ada masalah. Para jemaah sekalian, nak sebutnya jiwa kita ni yang cenderung kepada harta. Ustaz tak ustaz, para jemaah sekalian, okay? Sebab apa? Keperluan, para jemaah sekalian. Cuma bagaimana menguruskan harta, itu dia punya teknikal dia. Asas dia kita nak harta, asasnya jiwa kita ni seronok dengan harta. Tapi teknikal bila ada harta tersebut, uruskan itu yang bagaimana itu dari sudut dia punya teknikal kaedah dia. Sama ada boleh membawa ke syurga ataupun boleh masuk dalam neraka. Para jemaah sekalian, cuma kita sebut bab asas itu yang kata nak bersihkan jiwa. Kenapa nak bersihkan jiwa? Nak keluarkan zakat ni, para jemaah sekalian, boleh jadi setahun sekali. Zakat fitrah, itu zakat fitrah lah. Itu pun berapa ringgit je sangat, para jemaah sekalian, setahun sekali nak kena buat. Belum cerita kalau jenis zakat yang lain-lain. Pada orang yang berniaga, yang ada pendapatan, para jemaah dirahmati Allah sekalian, yang ada niaga, ada pendapatan, patut zakat dengan haiwan ternakan dan lain-lainnya. Walaupun setahun sekali dia ada satu amount yang kena keluar. Sebab tu nak kena bersihkan jiwa. Tengah syok ni, simpan sampai satu masa kena keluarkan satu jumlah tu. Dari sudut nak tenang hatinya, tak apalah fikir itu setahun tu sekali dia, para jemaah sekalian. Tapi kadang-kadang ni yang uji juga dekat dalam jiwa. Walaupun setahun sekali, bertahan juga jumlah ni nak keluar. Jenis orang kalau niaga besar dah, para jemaah sekalian, yang untung setahun ratus ribu, makan dengan juta, para jemaah sekalian. Lepas tu nak kena keluarkan zakat, fikir, walaupun setahun sekali, fikir banyak kali juga, jumlah ni rupa-rupanya nak kena keluarkan zakat. Kita nak bersihkan jiwa kita daripada sayang bahagian yang sepatutnya kena keluarkan tu untuk kita beri, para jemaah dirahmati Allah. Apatah lagi bersihkan daripada sudut harta benda. Dari sudut harta benda kita, para jemaah sekalian, yang kita ada. Baik, dalam bab zakat ni, dalam kitab rujukan yang lain, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebutkan berkaitan jenis-jenis zakat ni banyak. Cuma dia tekankan antaranya yang majoriti kepada kita, para jemaah sekalian. Ada zakat pendapatan, ada zakat perniagaan yang ada binatang ternakan dan sebagainya. Baik, dalam bab ini ditekankan salah satunya ialah jenis-jenis harta pendapatan yang kita boleh jadi kena tunaikan zakat. Kadang-kadang kita sedar ataupun tidak, para jemaah dirahmati Allah. Kita tengok sikit berkaitan dengan jenis harta pendapatan.
Ini kategori harta pendapatan. Dia tak sentuh bab harta yang lain-lain, harta binatang dan sebagainya, para jemaah sekalian. Baik, di antara dia ada empat jenis zakat harta pendapatan kita. Jenis yang pertama disebut sebagai kasabul amali war rawatibi wal ujur, yang bermaksud zakat harta penggajian dan juga upah kerja. Zakat harta penggajian dan upah kerja. Ini jenis zakat pendapatan yang pertama. Apa dia? Bermaksud harta yang diperolehi oleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, sama ada kerajaan, swasta atau individu, dengan melakukan sebarang usaha dalam bentuk fizikal, sumbangan idea atau kedua-duanya dalam tempoh yang dipersetujui bersama, sama ada secara tahunan, bulanan, mingguan, harian ataupun jam. Di antara contohnya ialah gaji, upah, bonus, tuntutan kerja lebih masa, pampasan, pencen, hadiah, anugerah dan insentif, hasil skim pilihan saham pekerja dan sebagainya, dan apa-apa hasil yang diperolehi dengan sebab pekerjaan atau penggajian. Baik, jenis zakat pendapatan pertama ni mudah faham, penggajian dan upah kerja ni. Apa saja kerja yang kita buat, sama ada kerja tu dengan kerajaan atau kerja dengan swasta yang mendatangkan hasil dari sudut gaji, lebih masa atau boleh tuntut allowance lebih masa, pendapatan yang kita dapat daripada kaedah tersebut. Dan daripada bahagian itu jugalah sebenarnya ada cukup sampai satu nisab kiraannya, maka perlu kita tunaikan zakat pendapatan daripada kerja kita, para jemaah sekalian. Kenalah sebulan gaji berapa puluh ribu, para jemaah sekalian, kali dengan setahun, kali dengan setiap bulan tersebut, maka kena tunaikan zakat. Zakat ini kategori zakat pendapatan harta dari sudut penggajian ataupun upah kita bekerja. Walaupun kerja swasta, kerja biasa, dan mengikut kepada perjanjian sama ada dibayar secara bulanan, mingguan ataupun harian, pun kena, para jemaah sekalian, andai dicukup pada nisabnya. Baik, itu jenis yang pertama. Yang kedua, jenis zakat pendapatan harta iaitu zakat harta pemberian ataupun sumbangan, disebut sebagai al-'atiyah. Ia bermaksud harta yang diperolehi oleh seseorang, bukannya hasil daripada pekerjaan yang dilakukan. Ia merupakan pemberian yang diterima sama ada daripada individu atau institusi dalam tahun semasa, dalam berbentuk harta zakawi yang bukan dalam bentuk harta tetap dan bukan merupakan nafkah yang wajib. Contohnya adalah hibah, hadiah, satu hati, pencen pasangan, pampasan, harta pusaka, mahar perkahwinan. Ini jenis kategori yang perlu ditunaikan zakat, termasuk dalam bab zakat bahagian harta pemberian atau sumbangan, yang totally duit tu bukan dapat sebab kita kerja. Contoh, tiba-tiba dapat surat share panggil cabutan bertuah 1 juta. Kan? Contoh, disebabkan apa? Pengguna gemar tega share beberapa puluh tahun, para jemaah sekalian. Isi masuk mana ni? Isi masuk ada apa-apa kan? Masuk risi dekat dalam bot. Tiba-tiba tak tahu, kita tak ingat dah. Tak terbayang apa, tiba-tiba dapat cabutan bertuah. Cabutan bertuah lah satu amount yang besar. Para jemaah sekalian kena kalkulate siap-siap daripada jumlah tersebut untuk tunaikan zakat, para jemaah dirahmati Allah. Tapi tengoklah amount dia. Kalau dapat tu contoh RM100, tengoklah nak macam mana, para jemaah sekalian. Tapi terpulang kalau ada setengah orang dia rasa kesedaran, nak ambil sikit lah bahagian daripada ni, 1/3 ke berapa ke, untuk dia nak berikan, dia nak untuk sebagai zakat juga, tak apa, tak jadi masalah. Walaupun ada setengah tu, dia tidak sampai kategori yang cukup ataupun kepada kiraan-kiraan yang tertentu, para jemaah sekalian. Baik, itu dari sudut harta pemberian ataupun sumbangan. Hadiah kita dapat, harta pusaka, harta pusaka ni pun kena tengok balik, para jemaah sekalian. Baik, yang ketiga disebut sebagai zakat harta kerja bebas al-mahanul hurrah, iaitu harta yang diperolehi oleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukannya sendiri tanpa ada kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan profesional.
Sebagai contoh, bayaran perkhidmatan konsultansi profesional seperti peguam, arkitek, doktor klinik atau hospital swasta dan sebagainya. Dan juga bayaran projek yang diterima oleh kontraktor dan keuntungan projek yang bermusim, komisen dan juga residual income, pendapatan daripada jualan insurans, takaful, unit trust dan seumpamanya. Dan juga bayaran royalti atau komisen yang diterima hasil daripada penulisan, penerbitan, aktiviti seni dan sebagainya. Dan hasil tunai sekali-sekala seperti hasil pembiayaan semula aset atau hasil jualan aset yang tetap atau pinjaman bank yang tidak ada tujuan dan lain-lain. Pinjaman bank tak ada tujuan, saja-saja buat loan, tak ada tujuan, para jemaah sekalian. Baik, dan termasuk juga zakat harta kerja bebas. Kerja bebas ni kita tak bergantung dengan mana-mana syarikat, kerajaan, swasta. Kita bisnes berniaga sendiri. Agar berniaga sendiri, tu kita maklumlah orang-orang berniaga, dia kena maklum bahawasanya dia akan ada bagian zakat kena tunaikan, kena jaga, para jemaah dirahmati Allah. Dan termasuk contoh, kalau setengah orang tu dia dapat komisen yang tinggi, para jemaah sekalian, komisen dia tinggi walaupun dia bukan bekerja dengan syarikat. Contoh, jual produk kosmetik tertentu, bila dia jual kadang, bila tengok gaji orang kerja tetap ni, dia yang komisen dapat tinggi daripada orang kerja tetap. Ada orang jenis gitu, dia berniaga suatu, dia fokus target komisen, dia boleh jadi tinggi, para jemaah sekalian, daripada orang yang kerja tetap. Kan ada jenis baru ni kami ada istimewa Andalusia, kumpul semua mutawif sebelum tiba musim baru. Itu aktiviti wajib minggu lepas yang patut jadual kuliah duha ni saya tak ada, sebab ada istimewa di Rompin Pahang, para jemaah sekalian, untuk persediaan musim baru masuk bincangan hukum hakam dan sebagainya. Bila duk saya tengok balik, para jemaah sekalian, ada yang dia punya pendapatan untuk sales commission dia mencecah kepada 200,000, para jemaah sekalian. Bukan sale, total sale dia jual, maknanya komisen yang dia dapat. Sale jual tu lebih lagi lah, ratus-ratus ribu. Kalau satu package contoh ambil kata 8,000, belum kira holiday lagi, macam-macam jenis, macam-macam tempat, para jemaah sekalian. Dia punya komisen dapat adalah 200,000. Contoh dapat banyak gitu, maknanya tinggi lagi daripada jenis orang yang bekerja ni, para jemaah sekalian. Walaupun dapat komisen, bukan kita sebagai pekerja tetap, tetapi itulah pendapatan yang kita dapat daripada harta tersebut, kena wajib untuk tunaikan zakat, para jemaah sekalian. Ini termasuk dalam bab al-mahalul hurrah, zakat bagi yang mana kerja bebas, para jemaah sekalian. Baik, itu jenis zakat yang ketiga. Baik, kita ambil satu lagi yang keempat, para jemaah sekalian. Maaf ambil masa lebih sikit, kodok mula tadi terlewat sikit, para jemaah sekalian. Okay, baik. Yang keempat iaitu zakat yang disebut al-mustaghallat, harta al-mustaghallat. Baik, apa dia zakat al-mustaghallat? Iaitu segala harta yang diperolehi daripada harta yang tidak diwajibkan zakat, tetapi dia mendatangkan satu bentuk pulangan atau pendapatan dengan cara sewaan ataupun jualan hasilnya. Contoh hasil sewaan rumah, bangunan, kilang, premis, perniagaan dan sebagainya. Hasil sewaan kenderaan, pengangkutan, peralatan, aset atau sebagainya. Dan hasil yang dikeluarkan oleh binatang ternakan seperti susu, telur, madu dan sebagainya yang dijual. Jadi keempat ni iaitu zakat harta al-mustaghallat, yang mana kalau ikutkan sebenarnya zakat harta ni yang tidak diwajibkan, tetapi dia boleh mendatangkan pulangan, boleh mendatangkan pendapatan kepada kita. Contoh melibatkan khususnya bab berkaitan dengan sewaan, banyak pada sewa. Kan rumah ada 8 biji, 8 tu semua sewa, para jemaah sekalian. Tapi dia duduk rumah biasa je, dia duduk rumah flat dia, para jemaah sekalian. Yang 8 duk sewa tu rumah teres, ada rumah apartmen, ada jenis otak orang Cina gitu, para jemaah sekalian. Bila duk sembah orang Cina, dia banyak jenis gitu, para jemaah sekalian. Jenis style dia buat gitu, nak dapatkan invest untuk dah income yang lebih. Ada masa sama satu bisnes pada dia buat gitu. Dia banyak, dia duduk rumah biasa dia, para jemaah sekalian. Tetapi bila ada modal yang lebih, dia beli untuk buat sewa rumah yang utama. Lepas tu
semua tu sewa. Dia pun bukanlah duduk rumah terbiasa, dia duduk rumah flat para jemaah sekalian. Jadi ada jenis itu dia buat sewaan. Termasuk juga dengan kereta, kan? Dia kereta biasa je. Tapi kereta dia buat sewa, ada kereta Honda, ada Velfire, ada Alphard, semua tu untuk sewa. Jadi semua benda ni yang asasnya tidak diwajibkan zakat, tetapi disebabkan dengan ada mendapat pulangan, maka daripada hasil itulah dia kena tunaikan zakat. Termasuklah contoh binatang, bukan zakat haiwan ternakan, tapi binatang yang mendatangkan hasil. Kan? Dia ada pelihara ayam. Ayam ni para jemaah bertelur banyak, dan telur itulah dia jadi supplier sebagai menjual telur ayam para jemaah sekalian. Daripada hasil ayam tu ada telur, maka dia dapat pendapatan tersebut, itu yang dikenakan zakat al-mustawallah. Zakat daripada sumber yang dia dapat perolehi, hasil daripada binatang tersebut. Bukan zakat ternakan, tapi hasil dia. Susu, telur, apa saja yang boleh mendatangkan hasil. Baik, jadi itu para jemaah dirahmati Allah sekalian, di antara jenis yang termasuk dalam bab zakat harta. Bab zakat lain tu banyak lagi. Kalau nak cerita, kita boleh study, kita boleh tengok juga para jemaah dirahmati Allah sekalian. Cuma yang ni bab zakat harta khusus kepada kita yang kadang-kadang baru kita nampak, oh rupa-rupanya dari gaji yang ni pun rupanya kena juga tunaikan zakat para jemaah sekalian. Untuk apa? Nak bersihkan jiwa, nak membersihkan harta kita para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau jenis kita suri rumah, suami duk bagi sebulan 500 apa, tak payah zakat yang tu para jemaah sekalian. Okay? Nak beli untuk keperluan itu dinamakan bagian nafkah, satu pemberian nafkah. Tapi tengoklah juga pada sudut lain, suami duk bagi bulan ni 500,000, bulan depan 500,000. Oh, seronok para jemaah sekalian. Itu tak tahulah gaji jenis apa, gaji suami berapa ribu pula para jemaah dirahmati Allah. Baik, jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang dapat sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. Dan insya-Allah pertemuan yang akan datang kita sambung lagi bab berkaitan dengan menunaikan zakat. Zakat ni kadang banyak kita terlepas pandang, kena jaga sungguh-sungguh. Sebab kadang jenis zakat ni lah untuk nak clearkan harta-harta kita. Kadang kita masalah dan sebagainya, boleh jadi punca daripada bab zakat yang kita terlepas pandang para jemaah dirahmati Allah. Kan jenis ada orang berniaga, kan, ada berniaga patut pergi jalan serata dunia, tapi bab zakat tak selesai para jemaah sekalian. Tapi kalau ustaz, saya bukan berniaga sebab dapat berniaga tu dapat pergi jalan. Jalan tu sebab apa dia? Sebab kerja dengan agensi travel, itu je para jemaah sekalian. Nak pergi sendiri, nak tengok Allah, harga ribu para jemaah sekalian. Baik, jadi kalau siapa kot nak pergi juga lagi ke, boleh roja-roja para jemaah sekalian. November nanti kita ke Jepun, insya-Allah. Jepun lagi bulan November sampai Disember kita pergi Tokyo dan juga Osaka para jemaah sekalian. Itu tugasan. Ya, betul. Bolehlah, sebab dengar kata baru balik dari Kuala Selangor. Dia senyap-senyap bola di mana-mana tahu sampai para jemaah. Dunia di hujung jari. InsyaAllah kita bertemu masa yang akan datang. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.